Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Ini muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi dan hajatan puasa surau pedas perdana. Seterusnya para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar tuan? Alhamdulillah, sihat semua tu. Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini setelah sekian lama kita tak jumpa ni kan. Lama betul. Saya pun dah lama betul tak lalu jalan ni Podeh ni kan. Podeh ni laluan saya duduk Senawang. Senawang, jadi laluan nak pergi ke Kuim tu ni laluannya lah, laluan Podeh ni kan. So kalau marin, kalau ada kuliah hari Isnin tu dah bawa baju siap-siap kan. Okey, daripada tu on the way balik, singgah sini kuliah, lepas tu baru sambung balik ke Senawang kan. So sejak PKP ni semua joget-joget setahun kan, maksudnya kita tak pergi kerja tu, jadi dah lama betul tak lalu sini ni kan. Sedangkan ini adalah laluan utama lah dulu kan. Jadi tuan-tuan pun mungkin dah lama dah kot tak kelas. Dah baru start ke dah lama start dah? Baru start online. Yang compact. Alhamdulillah, akhirnya dah start dah dekat sebulan tu kan. Baik. Jadi sebut pasal kelas kan, sebut pasal mengaji kita ni. Jadi ilmu ni tuan-tuan ilmu ni, sebab tu Nabi SAW sebut ataupun diajar kita pagi-pagi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ada 3 bondo yang Nabi sering minta ataupun diajar kita untuk kita minta pagi-pagi. Yang pertama, ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau. Yang pertama apa dia? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itu ada ilmu yang bermanfaat dan ada juga ilmu yang tak ada manfaat. Kan kadang-kadang kita bosan kan, mogah kita kadang-kadang tu kita rasa saya banyak tahu ni. Kan ilmu tu apa? Ilmu tu adalah pengetahuan tentang sesuatu perkara. Jadi kita mungkin tahu pasal ilmu memasak, ilmu repair kereta, ilmu repair lampu, repair aircon, repair peti ais. Kita tahu macam-macam ilmu kita tahu. Tetapi apabila kita bercakap tentang ilmu agama, tuan-tuan, ilmu agama adalah ilmu yang ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Itu antara petikan bait ataupun syair lah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Dia simpulkan ilmu agama itu apa? Ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Ilmu agama itu apa yang Allah dan apa yang Allah kata dan apa yang Rasulullah kata. Lepas tu ditambah sikitlah wa qala as-sahabatu ulul irfani, dan juga kata-kata sahabat yang ulul irfan, yang mengetahui, lebih mengetahui apa yang Allah dan Rasul mahu. Sebab sahabat ini dia duduk dekat dengan Nabi. Kan kita kalau kona orang tu kita tahu kan. Kan satu hari dia ni marah-marah. Jadi tapi kita tahu dia ni biasa tak marah-marah kan. Jadi kita tahu kita lebih kenal dia. Kan berbanding dengan orang yang datang daripada jauh, tak kona orang tu, datang hari tu dia nampak orang tu marah. Kan dia ni, jadi apa orang jauh tu punya tanggapan, dia akan kata, orang ni mungkin kerja marah kot kan. Sebab dia kali pertama nampak orang tu marah, jadi dia rasa mungkin orang ni setiap hari marah. Dan sedangkan kita yang kena dia tu, kita tahu dia tak pernah marah semua hidup dia, hari itulah dia marah. Jadi demikian sahabat
dia lebih qana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disimpulkan oleh Ibnu Qayyim tadi, ma qala Allahu wa qala rasuluhu, apa yang Allah dan Rasulnya sebut, itulah ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukanlah cerita yang kita dapat daripada individu. Kita dapat satu cerita ni kan, ataupun kita dapat satu petua daripada orang tertentu. Orang tu bagi cerita kat kita, bagi petua kat kita, lalu kita anggap itu ilmu. Tak, itu bukan ilmu. Ilmu adalah apa yang Allah dan Rasulnya bagi tahu. Ataupun kita dapat satu amalan daripada orang tu, ni amalan ni, kalau kono macam ni ini amalan ni. Yang tu ilmu agama ke tuan-tuan? Itu bukan ilmu agama. Itu adalah petua dia lah, kan? Melainkan orang yang bagi tahu kepada kita itu, dia kata sebab apa amalan kalau kono macam ni, buat yang ni sebab dia kata Allah sebut dalam Al-Quran ataupun Nabi bagi tahu di dalam hadisnya. Yang tu baru betul ilmu agama. Kalau dia rasa dia kata dan besok buat macam ni lah, tapi dapat, itu bukan ilmu agama. Ilmu agama itu apa yang disandarkan oleh ataupun apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Apatah lagi kalau orang tu dapat daripada cerita mimpi orang tu, kan? Mimpi ke, kan? Ada orang mimpi cerita sama dia pun terima. Saya mimpi ni Imam Mahdi nak keluar, contohnya lah kan, dia mimpi. Jadi kita pun terima benda tu bila bulan Oktober kan, sekarang bulan September kan, bulan Oktober dah berubah. Jadi kita pun anggap itu ilmu agama. Bukan, itu bukan ilmu agama. Jadi kita tuan-tuan mungkin kita kena berhati-hati mengambil ilmu agama ni. Kita ambil bila tak kisahlah siapa yang bagi tahu kita tu, ustaz kat depan ke, tuan guru ke nama dia kan, tuan syekh ke kan, dia bagi tahu kat kita ini ilmu ni. Kalau dia tak sandar kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan ilmu agama. Lepas tu apa kata Ibnu Qayyim lagi? Dia kata wa mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Tidaklah ilmu yang kita dapat tadi, ilmu agama, lepas dia beritahu ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Tidaklah ilmu yang kita belajar itu akan membuatkan kita ini berselisih dengan orang lain, safahatan, secara bodoh. Bainar rasuli wa bainar ra'yi fulanin, di antara rasul dan pendapat si fulan. Yang ni apabila datang pertembungan, kan, kalau dia belajar betul ilmu tu, apa yang Nabi cakap, tiba-tiba datang satu orang bawa cerita, tak sama mau Nabi ajar. Tak sama lah, lain. Jadi orang yang terima ilmu ni dengan betul, dia akan dapat bezakan. Dia tak akan berselisih, kan? Tak berselisih, confuse lah, dia takkan confuse. Sebab dia dapat ilmu yang sebenarnya. Sebenarnya maknanya dia takkanlah Nabi bagi tahu ataupun Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi bagi tahu, tiba-tiba ada seorang bagi pendapat lain, tiba-tiba dia rasa confused, tak. Sebab ilmu itu apa yang Allah, ilmu agama itu tuan, ilmu lain taklah. Ilmu lain itu mungkin atas experience, tajribah, ataupun Arab panggil tajribah, iaitu kita cuba pasang pasang kipas, mula-mula masuk wayar merah, lalu masuk wayar hijau, salah. Jadi kita salah, bukan macam tu, macam ni. Itu ilmu berdasarkan tajribah. Ini ilmu agama. Ilmu agama tidak lain dan tidak bukan melainkan ianya datang daripada wahyu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini kuliah kita adalah kuliah tafsir sebenarnya. Jadi kita sudah sampai surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha macam mana bunyi? Wad-Duha, Wad-Duha wal laili idza saja. Okey. Jadi kita setakat ni mungkin dah, saya datang sini mungkin dah kali seboleh kali kot. Tapi dah bertahun lah sebenarnya di sini, tapi baru seboleh kali sebab sebulan sekali kan. Lepas tu Covid pula. Lepas tu memang lamuk ni lah. Jadi kita setakat ni kita dah belajar dua surah. Yang pertama surah Al-Fatihah dan yang kedua adalah surah Ad-Duha. Okey, jadi surah Ad-Duha ni kita pun baru sampai ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jadi kita nak ulang baliklah sebelum kita sambung kepada ayat yang keenam. Okey. Jadi surah Ad-Duha kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha, demi waktu duha. Jadi kenapa Allah Subhanahu taala, saya recall balik ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang mungkin ada tulis nota mungkin ingatlah kot.
Okey, wadduha, demi waktu duha. Kenapa Allah SWT start dengan wadduha? Kenapa waktu duha? Sebab di antara riwayatnya Nabi SAW sudah lama tidak mendapat wahyu. Jadi Allah SWT bersumpah demi waktu duha. Waktu duha tu macam mana? Waktu yang manusia paling sibuk, kan? Waktu duha ni, iaitu waktu yang mungkin matahari ni sedikit panas, kan? Dia panas sikit lah, kan? Dia bukan waktu syuruk, dia waktu duha, matahari dah naik, kan? Jadi Allah SWT umpamakan wahyu itu, kan? Nabi dah lama tak dapat wahyu. Wahyu itu umpama memberi harapan, kan? Memberi cahaya, memberi sinar baru di dalam hidup Nabi. Turunnya surah Ad-Duha ni umpama macam itulah. Nabi dah lama tak dapat wahyu, datang surah Ad-Duha. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang sunyi sepi. Saja ni dia stagnan, dia tetap je, tak dengar apa-apa, kan? Kalau orang tu macam batuk sikit, dengar, kan? Itu saja, malam tu saja, kan? Jadi Allah bandingkan waktu yang orang paling sibuk dengan waktu yang paling sunyi dalam malam kita ni, kan? Mungkin dalam pukul berapa tu biasanya sunyi betul tu, kan? Mungkin dalam pukul 1 macam tu lah dia sunyi, kan? Okey, jadi Allah bagi tahu datangnya waktu duha, dan kadang-kadang ada waktu sunyi. Demikianlah wahyu. Wahyu ni bukanlah kadang-kadang ada stop sekejap, kan? Bukanlah sebab apa-apa. Sebab itulah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbuka, maksud dia Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Rabbuka, ma wadda'aka rabbuka, Tuhan kamu tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan dia tidak marah. Wa ma qala, sepatutnya kita cerita juga wa ma qala tu sepatutnya Allah sambung wa ma qalaka, sepatutnya wa ma qalaka, tapi Allah tak bubuh ka dekat ujung tu. Ka tu kamu lah. Dia tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka, dia tak tinggalkan engkau. Tapi qala tu dia tak sebut kamu juga. Sebab apa? Sebab marah tu Allah tak mahu letak sebelah engkau, kan? Marah tu, dan dia tak marah. Dia sebut itu ya, dia tak marah kau, dia tak ubah macam tu. Wa ma qala. Tak nak sandarkan pun perasaan marah itu. Tak nak Nabi terlintas pun Allah marah dengan dia sebab tak bagi wahyu yang lama. Wa ma qala. Okey, apa lagi? Sambung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang itulah. Itu bawah yang comeback. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan benar-benar akhirat itu lebih baik, khairul laka, baik untuk engkau, minal ula, daripada yang dan benar-benar akhirat kat sini maksud dia kemudian. Akhir tu maksud dia kemudian, dan benar-benar kemudian itu akhirat khairul laka, lebih baik untuk engkau, minal ula, daripada mula-mula. Kemudian lebih baik daripada mula-mula. Apa maksud dia kat sini? Ada dua maksud lah. Sama ada Allah bagi tahu akhirat esok lebih baik untuk engkau daripada dunia, itu maksud pertama. Ataupun maksud dia juga boleh membawa maksud masa depan dakwah engkau ni, wahai Muhammad, lebih baik daripada yang mula-mula. Sebab mula-mula ni kan saya khabar juga maksudnya, kita mula-mula nak startkan gerakan, kan? Nak gerakan, ada 3 orang. Kita rasa susah tak? Susah tau, kan? Ada 3 orang. Kita punya persatuan ni, kita tubuhkan persatuan, ada 3 orang. Kita rasa susah nak bergerak 3 orang. Jadi walaupun cabarannya tak banyak, ataupun cabarannya sebab orang tak apa tahu, kan? Jadi cabarannya tak apa banyak, tapi kita rasa susah nak bergerak. Kalau ada orang tak bagi ni, tak, kita dah susah. Tapi bila kita dah ramai, kita ada 10,000 orang, kalau cabaran datang, kita rasa kita boleh topih lah, kan? Kita ada 10,000 orang ni, takkanlah roadblock sikit tak boleh nak lepeh. Contoh lah, kan? Ada kaitan. Contoh ada macam tu, cabaran-cabaran macam tu kita boleh atasi lah, kan? Sebab tu Allah bagi tahu esok dakwah kau ni lebih mudah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, ayat yang terakhir yang kita belajar kemarin, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Dan benar-benar juga la itu la taukid dan benar-benar saufa, nanti, yu'tika, Tuhan kamu akan memberi kepada engkau, yu'tika rabbuka, Tuhan kamu akan memberikan kepada engkau, fatarda, lalu kemudian kamu akan redha. Tuhan kamu akan beri kepada kau ni dan kau akan redha. Redha itu maksudnya puas hati lah. Redha tu maksud puas hati betul. Fatarda. Okey. Apa maksud dia? Yang pertama sekali saya kata memberi dalam bahasa Arab ada yu'ti dengan yu'ti. Yu'ti dengan yu'ti. Ada banyak lagi perkataan. Tapi yang dekat lah yu'ti dengan yu'ti. Yu'ti dia beri, dia beri tak banyak. Itu maksud pertama yu'ti, yu'ti. Ataupun maksud yang kedua yu'ti juga adalah dia beri dan dia boleh ambil balik. Itu maksud yu'ti. Tapi kalau yu'ti wala sawfa yu'tika, nanti Tuhan kamu akan beri kepada engkau. Yu'ti itu maksud dia beri banyak. Beri banyak. Sebab bunyi pun beza. Yu'ti dengan yu'tika, maksud dia banyak, aku akan bagi banyak ni. Dan yang kedua yu'ti juga boleh bermakna dia beri dan dia tak minta apa. Dia tak minta balik. Dia tak ambil balik dan tak ada tanggungjawab. Dia beri je. Yu'ti tadi dia beri dan ada tanggungjawab. Contoh ayat dalam Al-Quran, yu'ti mulkahu. Kita biasa baca lepas sembahyang, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'ti tu, yu'ti perkataan dia yu'ti itu dia beri kerajaan kepada siapa dia mahu, dia tarik kerajaan kepada siapa dia mahu. Dia beri itu dan boleh jadi dia ambil balik. Tapi kalau yu'ti, dia beri dan dia tak minta balik lah, dan dia tak tarik. Sebab tu perkataan yang sama juga Allah guna apabila Allah sebut dalam surah Al-Kautsar. Macam mana bunyi Inna a'tayna, perkataan yang sama. A'ta tu. A'ta dengan yu'ti. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Nanti Tuhan kamu akan beri kepada engkau. Siapa ni? Beri kepada siapa? Nabi Muhammad. Fatarda, kemudian kau akan redha. Kau akan puas hati. Okey. Siapa ingat apa yang ini tafsiran dari para ulama ni? Apa yang Allah beri kepada Nabi ni? Ingat tak? Ingat tak? Apa yang Allah beri sebenarnya? Kita belajar dah ni. Apa? Tapi dia tak sebut. Ada hikmahnya tak disebut di dalam Al-Quran. Maknanya Allah akan beri apa saja, kan? Bila ditinggalkan, dia tak spesifikkan dalam ayat Al-Quran, maknanya dia bagi macam-macam. Okey, tetapi apakah pemberian yang membuatkan Nabi ni puas hati betul? Seronok betul. Dapat benda ni. Berdasarkan hadis-hadis apa? Tauhid. Okey. Jadi kalau kita tengok berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan ulama, dia orang buat kesimpulan mungkin pemberian yang Allah SWT maksudkan tu adalah syafaat. Syafaat. Jadi kalau kita, Allah akan bagi satu benda yang Nabi suka sangat. Nabi ni ada tak minta benda lain dekat Allah? Ada. Maqamam mahmudah, tempat yang paling mulia sekali, kan? Kita baca lepas azan tu kan, wa ba'ashu maqamam mahmudan alladhi wa'adtahu, kan? Ya Allah, dan bagikan dia bangkitkan dia, maqamam mahmudah, tempat yang paling yang dipuji. Maksudnya tempat itu Nabi beritahu dalam hadis, seorang sahaja yang akan dapat di sisi hamba Allah Ta'ala ni. Satu tempat je Allah bagi, tapi seorang yang dapat. Siapa? Dan Nabi kata, aku harap aku dah orangnya. Jadi kita sentiasa lepas azan kita minta Nabi dapat tempat tu. Okey. Yang tu pun Nabi suka, tapi ada lagi yang Nabi lebih suka apa dia? Dia dapat syafaat. Dia memberi syafaat kepada umatnya. Itu yang ulama cuba buat kesimpulan daripada ayat ni. Itulah benda yang Nabi paling suka kalau dia dapat. Okey. Ingat tak hadis tu maksudnya kita cerita siapa yang ada sedikit iman dalam hati dia, bawa keluar. Bawa keluar. Allah bagi syafaat dekat Nabi tu. Siapa yang ada sikit iman dalam jiwa dia, bawa keluar. Nabi akan pergi dan Nabi keluarkan daripada neraka.
Lepas tu Nabi minta lagi, Nabi kata, siapa yang ada adna misqala dzarrah, kan, siapa yang ada yang rendah, yang sikit dia pun buat keluar, kan, sampai macam tu lah, sampai Nabi betul-betul puas hati dapat beri syafaat kepada umatnya. Okey. Yang itulah berkenaan dengan ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, kita nak masuk ayat yang keenam. Keenam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia dapati engkau, maksudnya alam yajidka, tidakkah dia dapati engkau yatiman, seorang yatim, fa'awa, lalu dia lindungi, fa'awa. Tidakkah dia dapati engkau yatim, seorang anak yatim, fa'awa, lalu dia lindungi. Okey, itu maksud ayat yang ke-6. Okey. Jadi yang pertama sekali kita kena tengok struktur ayat ni. Sebab ayat yang selepas dia, alam yajidka yatiman fa'awa, lepas tu wa wajadaka, sama maksud dia. Dan dia dapati engkau dhalan fahada. Dan tapi ayat ni bukan dia dapati engkau. Tidakkah dia dapati engkau? Tidakkah dia dapati engkau dengan dia dapati engkau? Apa beza dia? Apa beza dia? Dia dapati engkau miskin. Tidakkah dia dapati engkau dulu miskin? Apa beza dia? Ayat yang macam ni, dia memberi makna macam confirm, dia macam bagi jaminan. Kan kalau kita ada seorang kayu, marin dia tolong kita, kan, marin dia tolong kita, kita cakap, tuan tolonglah kali ni, risau, don't worry, marin, bukankah dulu marin aku dah tolong kau? Jadi itu macam satu jaminan. Tidakkah dia dulu? Jadi jangan risau. Itu maksud dia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi dia jangan resah-resah, jangan risau-risau. Tidakkah dulu dia dapati engkau ni dulu yatim? Yatim ni maksud apa? Tak ada penjaga lah, tak ada. Tapi sampai bila? Umur 60 saya anak yatim. Tak boleh, kan? Umur 60 kan anak yatim, La yutma, dalam hadis Nabi sebut dah. La yutma ba'da ihtilam. Tidak dikira yatim selepas dia baligh. Selepas dia ihtilam tu mimpi lah, maksudnya baligh lah. Maksudnya tidak dikira anak yatim lepas dia baligh. 70, 80 memang tak, bukan anak yatim lah. Bukan anak yatim. Okay. Jadi Nabi SAW ni macam mana kira, bila dia yatim, bapa yang meninggal ketika dia 6 bulan. Umur dia lebih kurang 6 bulan. Lepas tu mak yang pula meninggal ketika umur lebih kurang 6 tahun. Okey, 6 tahun. Ini belum baligh. Jadi siapa jaga dia? Atuk dia. Atuk dia. Siapa nama atuk dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jaga lebih kurang 2 tahun sampai umur 8 tahun. Lepas tu Abu Talib pula jaga dia. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, tidakkah dia dapati engkau ini yatim fa'awa, lalu dia lindungi. Dia tak kata Abdul Muttalib lindungi kau, tak. Dia tak kata Abu Talib lindungi kau. Dia kata dia lindungi. Siapa lindungi? Allah yang lindungi. Jadi ini menunjukkan akidah yang jelas untuk kita orang Islam juga. Maknanya orang yang datang bantu kita ni, pertama sekali kita kena clear lah. Dia memang dia bantu dan kita terima kasih sama dia, tapi kita kena clear siapa yang benar betul-betul bantu kita, siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu clear. Allah Ta'ala ambil kredit ni. Nabi tu bukan, kalau nampak tak ada lah Allah Ta'ala turunkan malaikat jaga kau, tak ada, kan? Atuk je jaga, pakcik je jaga, tapi dia kata dia yang jaga. Jadi kita pun sama juga. Kadang-kadang kita bila orang datang tu, kita mau kasihlah tuan, Tuan Haji tolong, masihlah Datuk, kan? Kita sampai lupa siapa sebenar tolong kita. Kita kena ingat tu siapa yang sebenar. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengkehendaki dia tolong kita, nescaya orang tu pun tak datang tolong kita. Allah Taala yang menggerakkan hati manusia. Jadi kita kena clear lah benda tu. Nampak jalan ni macam apa? Jalan berlubang, kan? Ada orang letak kon. Ui, nasib baik ada kon ni, kan?
Kan? Ya betul. Terima kasih kepada orang yang letak akun. Semoga dia dapat pahala. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala yang menggerakkan hati dia. Terima kasih itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Kita kena clear lah. Okey. Okey, habislah kot ayat yang ke-6 minit. 5 minit. Boleh lah kot sambung lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang pertama tadi, alam yajidka, tidakkah dia dapati engkau. Lepas tu Allah tak kata tidakkah dia dapati, dia tak ulang lah 2 kali. Dia sambung je, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia dapati engkau dhallan. Engkau ni, bila saya sebut engkau ni siapa ni? Nabi Muhammad. Sebab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau bila kata berkatalah, qul, katakanlah kepada siapa tu? Nabi Muhammad. Jadi bila engkau, ayat yang engkau tu Nabi Muhammad lah, Quran turun kepada dia. Dan dia dapati engkau dhallan. Dhallan ni apa? Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Dhalin ni apa? Sosek kan? Sosek. Okey. Dhallan Jadi Nabi ni bukan sosek jalan kau, sosek apa kau, tak. Apa maksud dia dhal dekat sini? Perkataan yang sama juga pernah disebut oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah sebut dulu kepada Fir'aun. Lepas dia bertemu dengan Allah Subhanahu, dia berkata, yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di gunung yang Tur Sina tu. Dia turun, lalu Allah Taala perintahkan dia apa? Perintahkan pergi kepada Fir'aun. Pergi kepada Fir'aun, lalu ajak dia kepada mengesakan Allah. Lalu Fir'aun kau buat apa dekat dia? Fir'aun kata, elah, kau marin pun Fa'al kata, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Elah, kau marin pun buat benda-benda tu. Maksud dekat sini adalah bunuh. Nabi Musa pernah bunuh askar ataupun polis Fir'aun. Sebab dulu dia penampak polis tu macam bergaduh mau Bani Israel, lalu dia ambil dan dia tumbuk polis Fir'aun tu, ataupun tentera Fir'aun tu ditumbuk dan mati. Lalu dia lari. Sebab apabila bahaya bila dah bunuh polis ataupun bunuh askar tu, dia tak sengaja, bukan dia sengaja kan. Dia pun tak sangka dengan satu tumbukan boleh out kan. Memang kuat Nabi Musa ni. Dia pun tak tahu KO kan. Dia bukan KO tu gol tu kan. Dia lari. Okey, lepas tu Allah SWT perintahkan dia patah balik kepada Fir'aun, ketua kepada polis tadi tu yang dia bunuh tu kan. Lalu Fir'aun kata, Allah kau nak ajak dia, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Alah, kau pun macam orang kafir ya, marin bunuh orang. Apa Nabi Musa beritahu? Fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Qala fa'altuha idzan. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Dia kata apa? Musa kata, aku marin buat benda tu wa ana minadh dhalin. Aku marin daripada orang-orang yang sesat. Sesat. Okey, jadi apa maksud sesat dekat sini? Adakah mereka ini menyembah selain daripada Allah SWT? Tak. Tidaklah Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa itu menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Sesat dekat sini bermakna dia tidak dapat petunjuk wahyu. Kita ni, manusia ni kalau pandai macam mana pun kan, pandai betul lah dia ni kan, tanya sikit memang dapat rajin membaca, rajin. Tapi kalau wahyu tak turun, Nabi Muhammad tak diutuskan, dia ni dapat tak agak-agak cara nak sembah Allah Ta'ala, ataupun dia dapat tahu tak macam mana, apa yang Allah nak terhadap diri dia ni. Dia dapat tahu tak? Dia pandai, dia ada 3 PhD, dia boleh tahu tak? Dia tak boleh tahu. Itulah maksud dhal. Maksudnya dekat situ dia tercari-cari benda yang boleh ajar dia ataupun guide dia ataupun tunjukkan kepada dia bagaimana nak memberikan ataupun memberikan satisfaction terhadap apa yang Allah SWT mahu. Apa yang macam mana nak kepuasan ataupun tunaikan hak Allah Ta'ala ni, macam mana nak buat kan? Jadi tak ada manusia yang tahu melainkan dengan
wahyu. Jadi Allah SWT sebut wa wajadaka dhallan, dan dia dapati kau dulu dhallan, maknanya tercari-cari macam mana nak buat ni, kan. Jadi dia bagi fahada, lalu dia bagi petunjuk. Itu maksud fahada. Jadi orang yang sesat ni biasanya dia cari apa? Dia cari-cari dan dia tak jumpa. Okey. Ini juga ayat ni juga menunjukkan bahawa boleh jadi satu petunjuk lah untuk kita. Sebab orang barat, orang-orang di barat, dia selalu cakap Islam ini diasaskan oleh Nabi Muhammad. Dia tak kata Nabi. Islam diasaskan oleh Muhammad. Pengasas agama Islam adalah Muhammad. Try Google. Cuba Google Muhammad, cakap ya Muhammad. Okey. Based on the Wikipedia, based on the Wikipedia, Muhammad is the founder of the Islam. Dia akan beritahu macam tu. Jadi itulah kefahaman orang barat. Muhammad adalah pengasas agama Islam. Tak. Bukan. Muhammad adalah nabi yang terakhir. Islam tu dah diberi kepada manusia ini sejak daripada Adam, daripada awal lagi. Semua itu membawa Islam. Islam mungkin ada syariat yang berbeza sedikit, tapi akidahnya ataupun kaedahnya sama ya. Sembah Allah, jangan sembah benda lain. Itu ya. Itulah apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah Nabi Muhammad. Jadi kita kena jelas. Jadi bila kita bagi tahu ayat ni, dan dia dapati engkau dulu Muhammad tercari-cari agama, lalu dia beri petunjuk, fahada. Jadi menunjukkan bahawa agama ni bukan diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan-tuan, untuk mendapati SOP, kita akan berhenti dan kita akan sambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.